Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton muslimin muslimat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bertemu dalam siri gaya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam bahagian kedua. Alhamdulillah, yang pertama sekali kita kembali kepada apa pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita sebagai seorang muslim wajib berusaha dan mencari doktor dan penawar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa." Allah tidak menurunkan penyakit melainkan dia juga menurunkan untuknya penawar. Alhamdulillah. Maka hadis ini menunjukkan terdapat sesuatu isyarah di mana kita harus berusaha dalam setiap ilmu perubatan dan keterampilan untuk mencari orang yang lebih mahir yang boleh memberi penawar yang terbaik. Yang kedua, kita tidak boleh putus asa. Kita harus berusaha mencari penawar, maka dengan izin Allah, Allah akan sembuhkan kita sama ada cepat ataupun lambat. Muslimin muslimat, jika kita perhatikan keadaan fenomena yang menimpa masyarakat kita hari ini, yang mengalami berbagai-bagai penyakit kronik seperti diabetes, kencing manis, serangan hati, ataupun kanser, ataupun buah pinggang yang tidak berfungsi. Maka sebab penawar itu terdapat pada pakar perubatan yang benar dan obat yang sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW tadi, Allah tidak menurunkan penyakit, bahkan dia juga menurunkan penawar untuknya. Maka sebaik-baiknya kita mengikut gaya hidup sihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi kamu, iaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhirat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala sama ada dalam keadaan kesenangan ataupun dalam keadaan kesusahan. Mengapa kita perlu mengikut gaya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, Nabi merupakan manusia yang paling sihat di dunia. Pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencakupi segala macam penyakit, sama ada penyakit jiwa ataupun penyakit lahiriah jasmani. Seharusnya kaum muslimin menghidupkan kembali kepercayaan terhadap berbagai-bagai jenis obat-obat ataupun herba dan pengobatan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi bukanlah diutus ke dunia ini untuk menjadi seorang tabib ataupun doktor tadi. Maka marilah sama-sama kita menghayati beberapa gaya hidup sihat yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi manusia yang paling sihat menurut riwayat, sama ada pakar perubatan daripada barat ataupun di kalangan masyarakat Islam. Ada 7 perkara yang Nabi sering lakukan. Yang pertama, selalu bangun sebelum subuh. Yakni sama ada 2 jam sebelum subuh, yakni 1/2 malam ataupun 3/suku malam, ataupun 1 jam sebelum subuh. Yang kedua, aktif menjaga kebersihan dirinya, keluarganya dan sekitaran rumah tangganya. Yang ketiga, Nabi SAW tidak pernah makan berlebih-lebihan, hanya sekedar apa yang dapat memberi kekuatan kepada tulang punggungnya
dan dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, budaya Nabi sallallahu alaihi wasallam gemar berjalan kaki. Yang kelima, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sarapan pagi, Nabi akan solat duha dan berjemur, berjalan kaki dan berjemur di bawah terik panas matahari. Yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah putus asa dan yakin dengan apa yang dilakukan. Maka itulah seharusnya kita menjadikan gaya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita amalkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama sekali, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering bangun sebelum subuh? Kerana qiyamul lail menjadi kewajipan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi sunnah terhadap umatnya. Tentunya ia ada beberapa hikmah dan sebab. Pada awal Islam, mengapa qiyamul lail ini menjadi diwajibkan atas Nabi dan para sahabat selama 1 tahun tadi? Tentunya di sana ada beberapa pembinaan yang sungguh tinggi dan berkesan. Di antaranya apabila Allah menyeru, Ya ayuhal muzammil qumil layla illa qalila, ia membawa beberapa kekuatan. Yang pertama sekali kekuatan iman. Inna nasyi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Yang kedua kekuatan ikhlas. Yang ketiga kekuatan tawakal. Dan yang keempat kekuatan sabar. Wasbir ala ma yaqulun, dalam menghadapi cabaran hidup. Kesan solat malam pada kesihatan kita, selain daripada kesihatan rohani, menurut kajian Profesor Muhammad Saleh, dia mengatakan bahawa pengaruh solat malam terhadap peningkatan perubahan daya tahan tubuh badan kita atau tubuh imunologik merupakan satu pendekatan yang baik dalam menjaga hubungan kita dengan Rabb dan begitu juga menjaga kesihatan tubuh badan kita. Dia menyatakan bahawa solat tahajud atau solat malam jika dilakukan setiap hari dengan ikhlas akan dapat mengatasi berbagai macam penyakit, kegelisahan, tekanan jiwa, tekanan darah tinggi dan begitu juga serangan jantung ataupun kanser. Solat tahajud mampu memberi tindak balas ketahanan tubuh ataupun dipanggil immune system, daya tahan. Secara perubatan, solat tahajud mampu memberi tindak balas ketahanan tubuh badan ataupun dikatakan immune system, khususnya dalam MGA ataupun immunoglobulin tadi. Yang kedua, Nabi SAW dalam budaya hidupnya sentiasa aktif menjaga kebersihan, sama ada kebersihan dirinya, kaum keluarganya dan sekitaran rumah tangganya. Nabi SAW membudayakan dan menjadi sunnah berwuduk, berarti membersihkan diri, sama ada ketika nak salat ataupun ketika nak makan ataupun ketika beliau hendak keluar dari rumah. Baik kebersihan kotoran, kuman ataupun virus ataupun bakteria yang mengenai tubuh kita, apabila kita mengamalkan budaya berwuduk ini, selepas kita amalkan 5 kali wuduk dalam solat 5 waktu, kita juga digalakkan untuk sentiasa menjaga kebersihan dengan berwuduk kerana ia mengandungi satu daya tahan untuk melindungi diri kita daripada kuman, virus, bakteria ataupun kuman yang sedang menular pada hari ini. Melakukan wuduk yang dimulai dari niat dengan membaca bismillah, lalu membasuh kedua tangan, berkomor-komor, beristinshaq, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, dan membasuhkan kepala dan sebagainya, bererti membersihkan anggota badan bahagian atas, bawah dan begitu juga yang zahir ataupun yang batin. Seterusnya wuduk juga sentiasa. Apabila kita sentiasa menjaga wuduk dengan kebersihan,
yang terjamin, kerana berwuduk merupakan salah satu bentuk ibadah yang tinggi. Sebab dengan berwuduk kita sentiasa menjaga kebersihan diri kita, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi dan mencintai orang-orang yang bersih, suci dan bertaubat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan hadis yang berbunyi kebersihan, an-nazafatu minal iman, sama ada ia asar ataupun hadis, yang mana kita menunjukkan lambang tanda-tanda sebagai seorang mukmin dan jati diri. Yang ketiga, kita lihat bagaimana Nabi SAW menjaga kesihatannya dengan tidak makan secara berlebih-lebihan. Jika menurut tubuh kita, kita makan untuk sihat dan ibadah kepada Allah, insya-Allah kita sihat. Namun jika kita makan menurut hawa nafsu, walaupun kita kadang-kala perlu makan dalam kehidupan kita, satu hari mungkin 3 kali, 4 kali, 5 kali, 2 kali makanan yang berat, 3 kali makanan yang ringan mengikut perjalanan matahari dan waktu solat. Maka Nabi SAW bersabda, nahnu qaumun la na'kul hatta najuu'. Kami adalah kaum yang tidak makan selagi kami tidak lapar. Dan apabila kami makan tidaklah sampai kenyang. Sekedar untuk memberi kekuatan kepada tulang punggung ataupun memberi kekuatan untuk beribadah dan menjalani kehidupan. Maka kita lihat dalam kita makan dan minum, Allah Subhanahu Wa Taala berpesan dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai manusia, makanlah apa yang dikaruniakan oleh Allah daripada bumi yang halal dan lagi baik. Jadi maknanya makanan yang kita makan bukan hanya kualiti yang baik tetapi harus halal. Nabi SAW pada satu ketika, seorang sahabat yang bernama Sa'ad ibn Abi Waqqas, dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku dijadikan orang yang makbul doanya. Maka Nabi pun menghampiri Sa'ad dan mengata, ya Sa'ad, elokkanlah. Kalau kamu mahu doa kamu kabul, kamu kena tolong diri kamu. Yakni elokkanlah makanan kamu. Nescaya kamu akan menjadi orang yang makbul doanya. Begitu juga Nabi SAW bersabda, demi Allah, yang diri Muhammad berada di dalam genggamannya, sesungguhnya seseorang hamba yang mencampakkan, yang memasukkan makanan yang haram ke dalam perutnya, maka makanannya ataupun amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 40 hari tadi. Wa'iyyazubillah. Hadis ini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan begitu juga Haythama Al-Majma'. Dicubalah kita perhatikan bagaimana kalau sekiranya makanan yang haram masuk ke dalam tubuh badan kita dan doa kita dan amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 40 hari, tentunya kita akan merasa gelisah dalam kehidupan kita. Begitu juga sabda Nabi SAW. Nabi meramalkan keadaan umatnya di akhir zaman dengan mengatakan dalam sebuah hadis yang maksudnya hadis Imam Bukhari, bala yang pertama sekali berlaku kepada umatku sesudah aku, kata Nabi, setelah zamanku, ialah kekenyangan perut. Kerana perut itu adalah sarang segala penyakit. Sebab apabila sesuatu kaum itu kenyang perutnya, maka gemuklah badannya ataupun naiklah badannya. Lalu akan lemahlah hatinya dan akan bermaharajalela syahwatnya. Wa'iyyazubillah min zalik. Maka dari itu, masalahnya adalah berkaitan dengan makanan minum kita, dan begitu juga maksud hadis dan athar. Nabi SAW mengatakan,
al-batnu baitu kullada, bahawa perut itu adalah rumah ataupun vessel segala punca penyakit tadi. Maka itu kita nak kena berhati-hati dalam memilih makanan, dan begitu juga bukanlah hanya makanan yang halal, bahkan baik kualitinya, halalan thayyibah. Yang keempat, Nabi SAW sering berjalan kaki, mengamalkan budaya berjalan kaki sebagai satu latihan jasmani ataupun untuk menguatkan jasmaninya. Nabi SAW gemar berjalan kaki ke masjid. Dan kadang-kala Nabi berjalan kaki ke Masjid Quba seminggu sekali ataupun dengan menaiki unta. Nabi gemar berjalan kaki ke pasar. Dalam sesuatu peperangan yang dinamakan Zatul Raqa, Nabi berjalan kaki sepanjang perjalanan itu sehingga pecah-pecah kaki Nabi SAW. Dan kadang-kala Nabi SAW gemar berjalan kaki untuk menziarahi orang sakit ataupun para sahabatnya. Jadi itulah menunjukkan kenapa Nabi SAW mempunyai jasmani yang kuat dan rohani yang mantap kerana mengamalkan solat malam dan begitu juga kuat membaca Al-Quran. Yang kelima, Nabi SAW setelah solat subuh nanti, Nabi akan bersarapan dengan minum air suam campur dengan madu, dan kemudian itu Nabi barulah akan makan beberapa biji kurma, sama ada kurma ajwa 5 biji ataupun 7 biji. Setelah itu Nabi SAW akan berehat sebentar dan mendirikan solat duha. Setelah Nabi SAW solat duha, Nabi SAW akan berjalan kaki dan menjemur badannya di bawah sinaran matahari. Tentunya ada sebab mengapa Nabi melakukan solat duha dan begitu juga berjemur di bawah sinaran matahari. Terdapat dalam hadis yang begitu terang dan jelas, yang mana Nabi SAW bersabda, hendaklah kamu masing-masing setiap pagi bersedekah untuk setiap ruas tulangnya, untuk setiap ruas tulang badannya. Tentunya ada hikmah kenapa Nabi galakkan seseorang itu solat duha, kerana kita mempunyai sendi-sendi tulang dalam tubuh badan kita 360 ruas tulang. Maka dengan kita mendirikan solat duha 2 rakaat, 4 rakaat ataupun sebagainya, ia memberi sedekah terhadap setiap ruas tulangnya kita, sehingga kita menjadi kuat untuk terus bergiat di atas muka bumi ataupun untuk berjuang tadi. Yang kedua, mengapa? Apakah hikmahnya Nabi SAW akan berjemur di bawah sinaran matahari pada waktu duha lebih kurang jam 8 ataupun jam 9? Kalau secara saintifik kita lihat, hatta tumbuh-tumbuhan pun dia memerlukan makanan yang dipanggil istilah fotosintesis. Begitu juga keadaan tubuh badan kita, di mana kita juga memerlukan pancaran matahari untuk memberi kita tenaga. Untuk memberi kita tenaga dengan adanya pancaran matahari, dan begitu juga untuk menguatkan organ-organ kita. Sama ada lebih-lebih lagi organ ginjal kita, ataupun apabila kita menghadapkan dada kita, paru-paru kita kena pancaran matahari lebih kurang 15 minit, 20 minit ketika waktu duha itu, ia dapat menguatkan paru-paru kita dan begitu juga kita punya hati dan sebagainya. Ini mengikut kajian secara saintifik. Mengapa Nabi SAW mengamalkan, membudayakan solat duha, kemudian Nabi akan berjalan kaki di bawah sinaran matahari. Begitu juga amalan ini yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullahu alaihim. Selanjutnya, dalam kehidupan Nabi SAW sama ada diuji dengan apa pun dalam kehidupan ataupun dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani kehidupan keluarga,
Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa yakin dan optimis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi ayat 155, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami akan beri kamu ujian sama ada dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, jiwa dan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Apabila mereka ditimpa musibah, maka dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitulah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sentiasa optimis dan yakin. Begitu juga terdapat dalam hadis sahih tadi. Ajaban li amril mu'min. Amat menakjubkan seorang mukmin itu. Inna amrahu kullahu lahu khair. Walau apapun keadaan, dia akan tenang dan baik belaka. Dan sikap itu hanya terdapat pada orang-orang mukmin sahaja. Jika dia wa in asabahu sarra, apabila dia memperoleh kesenangan, syakarar, dia akan bersyukur. Wa in asabahu dharra, sabar. Dan apabila dia ditimpa musibah ataupun keburukan, dia bersabar dan berhati teguh. Dan itu memberi kebaikan kepadanya. Itulah yang mana kita lihat keadaan kita sudah hampir 5 bulan. Kita ditimpa satu ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita akan sentiasa menganggapnya sebagai sesuatu yang positif. Kita akan bersabar dan menghadapinya dengan berhati teguh dan melakukan doa-doa perlindungan seperti a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli ma khalaq tadi, ataupun bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah, tidak ada sesuatu yang boleh membahayakan apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Jadi seorang mukmin akan sentiasa berhati teguh dalam menghadapi apapun cabaran. Lebih-lebih lagi dalam circuit breaker ataupun ketika kita ditahan, tidak dapat keluar rumah ataupun bekerja di rumah, ataupun ada sebahagian di kalangan kita yang terpaksa diberhentikan kerja ataupun dikurangkan gajinya, di kalangan peniaga yang terpaksa tutup kedai ataupun hanya terhad waktu untuk kegiatan perniagaannya dan sebagainya, dan pendapatannya yang ada terus hilang ataupun berkurangan 40%, 50%, tetapi ia tetap optimis dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memahami Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita kelebihan bagi orang mukmin yang dikasihi, kadang-kala dengan nikmat, kadang-kala dengan ujian. Jadi kedua-dua keadaan itu sentiasa baik belaka. Contohnya kadang-kadang ada di kalangan kita yang diuji dengan penyakit, tetapi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dia mengalami penyakit diabetes, kencing manis, ataupun ginjalnya tidak berfungsi, ataupun gout, ataupun serangan jantung, ataupun kanser dan sebagainya, maka dia senantiasa akan bersabar dan bersyukur kepada Allah SWT dengan mencari rawatan dan berusaha dan sentiasa berusaha. Dan segala musibah ditempuhnya dengan tenang dan sabar. Yang ketujuh, gaya hidup Nabi SAW, Nabi lebih banyak berpuasa. Lebih-lebih lagi kita pada 10 bulan Zulhijjah ini, kita digalakkan untuk melipat gandakan amalan kita. Di antaranya adalah berpuasa. Sama ada pada awal Zulhijjah
kedua, ketiga, keempat sehinggalah jika kita mampu sampai 9 Zulhijjah. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadis Ibnu Sunni oleh Abu Naim ataupun Nuaim, dalam hadis yang lama, Nabi SAW bersabda, sumu tasihhu, berpuasalah kamu, nescaya kamu akan sihat. Jadi dengan kita berpuasa, kita dapat menguatkan kerohanian kita dan akan dapat perolehi manfaat secara biopsychosocial, yakni merupakan sihat jasmani dan rohani, begitu juga sosial kita. Rahsia kesihatan yang dijanjikan dalam berpuasa ini yang menjadi daya tarik para ilmuwan untuk membuat kajian. Apakah rahsia-rahsia di sebalik berpuasa? Maka dalam kajian saintifik, mereka dapati bahawa berpuasa itu dapat membuat tubuh badan kita sentiasa sihat. Lebih lagi pada saat bulan Ramadan kita berpuasa 29 hari ataupun 30 hari, umat Islam melakukannya sehingga mereka mendapati bahawa kekuatan rohaninya meningkat, daya tahannya meningkat, dan begitu juga menurut kajian saintifik ia dapat dikaitkan dengan proses detoxification ataupun pengeluaran racun, zat racun daripada tubuh badan kita. Maka dengan kita berpuasa 1 bulan penuh yang dapat menjadikan kita lebih sihat, rohani dan jasmani, dan begitu juga seterusnya dapat memelihara diri kita daripada berbagai macam penyakit. Di antaranya menurut kajian saintifik, bahawa dengan kita berpuasa sunnah dapat membantu kesihatan jantung kita dan perjalanan pembuluh darah kita tadi. Ini telah terbukti sama ada di kalangan doktor di barat yang non-Muslim, begitu juga para pakar perubatan di kalangan umat Islam. Mereka telah mengkaji dan mengatakan bahawa dengan berpuasa sunnah memiliki kesan yang baik untuk kesihatan jantung. Ketika kita berpuasa, tubuh melakukan peningkatan high density lipoprotein, yakni kolesterol yang baik, dan menurunkan kolesterol yang tidak baik, yakni LDL, untuk kesihatan jantung dan pembuluh darah kita. Dikatakan bahawa kolesterol plaque in artery, dengan kita berpuasa dan kita amalkan budaya makan extra virgin olive oil, minyak zaitun, yang mana sangat penting dalam melindungi badan kita ataupun jasad kita daripada bahaya toksik ataupun lipid prorisidas, dan melindungi kita daripada berbagai-bagai macam penyakit. Dan begitu juga dengan kita berpuasa dapat membantu dalam penurunan berat badan pada saat berpuasa dan menurunkan kadar kolesterol. Maka kadar kolesterol rendah meningkatkan kesihatan jantung kita sehinggalah dapat mengurangi risiko serangan jantung, dan seterusnya dengan kita berpuasa kita dapat diet yang baik, makanan yang seimbang, dan begitu juga senantiasa mempunyai kekuatan rohani yang mantap tadi. Seterusnya yang mana kita lihat bahawa dengan kita berpuasa ia dapat mencegah daripada diabetes ataupun kencing manis, disebabkan kerana tingginya kadar gula dan kolesterol yang terdapat dalam tubuh badan kita. Dengan berpuasa ia dapat menurunkan. Jadi dengan kegiatan berpuasa, konsumsi makanan gula dan makanan yang berlemak akan dapat terkawal sehinggalah pada akhirnya dapat mencegah kencing manis dan begitu juga penyakit turunan ataupun apa-apa jenis penyakit. Dan seterusnya kalau kita lihat, selain daripada itu, Nabi SAW dalam lifestyle-nya, dalam kehidupan gaya hidupnya, Nabi akan senantiasa beribadah dan berdoa kepada Allah SWT.
Begitu juga Nabi mempunyai aturan makan, berdiet, aturan makan yang seimbang. Setiap kali sebelum Nabi makan, Nabi akan makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian setelah 1 jam barulah Nabi akan makan makanan yang berat yang berunsur protein. Yang ketiga, Nabi akan berpuasa 3 hari dalam sebulan ataupun mengamalkan puasa Isnin dan Khamis. Nabi keempat, banyak minum air masak, sekurang-kurangnya 1 hari lebih kurang 1.3 atau 1.5 minuman air yang sihat. Kemudian itu Nabi juga menghirup udara yang segar, sekitaran yang baik. Apabila Nabi keluar dari rumah selepas solat duha, Nabi berjalan di bawah sinaran matahari. Nabi mengamalkan senaman pergerakan badan dengan berjalan kaki tadi. Nabi mengamalkan rehat yang cukup dan bangun awal sebelum subuh tadi untuk melakukan qiyamul lail. Dan seterusnya Nabi melakukan kerja-kerja amal jariah, dakwah, mengurus masyarakat dan ummah dan berjuang fi sabilillah. Begitulah kita lihat pengalaman cerita-cerita para ulama mujtahidin dan begitu juga duat fi sabilillah. Mereka mempunyai tubuh badan yang sihat kerana mereka mengamalkan gaya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang mana kita lihat bahawa apapun keadaan apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, maka kita yakin dan optimis bahawa segala penyakit itu tetap ada ubatnya, sebagaimana maksud hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu mempunyai obat apabila terpadannya. Wa idza asaba da'ud dawa, apabila penawar obat itu sesuai dengan penyakit itu, bari'a biiznillah, pasti akan sembuh dengan izin Allah. Yang pertama, obat itu harus padan, dan yang kedua, sekiranya obat itu padan akan sembuhlah dengan syarat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan gaya hidup sihat mengikut perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 6 ataupun 7 perkara di antaranya yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bangun awal, bangun sebelum apa? Sebelum subuh ataupun mengerjakan solat qiyamul lail. Yang kedua tadi, Nabi sentiasa aktif menjaga kebersihan dirinya, keluarganya dan sekitarannya dengan menjaga, memudayakan mengambil wuduk setiap kali, sama ada nak mendirikan solat ataupun tidak mendirikan solat ketika hendak menjamar makanan dan sebagainya, kerana dengan berwuduk itu dapat mencegah segala macam penyakit, bakteria ataupun kuman-kuman. Yang ketiga, Nabi tidak pernah makan berlebih-lebihan. Kalau makan pun, yang mana Nabi mengikut apa yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, janganlah berlebih-lebihan. Yang keempat, Nabi gemar berjalan kaki, brisk walking atau sebagainya. Yang kelima, Nabi akan salat duha, kemudian itu berjemur di bawah panas sinaran matahari. Dan yang keenam, Nabi sentiasa yakin dan optimis dengan apa yang dilakukan. Dan yang ketujuh, Nabi banyak mengamalkan puasa-puasa sunnah, sama ada puasa Senin Khamis ataupun puasa 3 hari di pertengahan bulan. Jadi kalau sekiranya kita dapat mengamalkan 7 perkara ini, yakni gaya hidup sihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita akan menjadi umat manusia mukmin yang segar dan kuat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, al-mu'minu qawiyyun khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat lagi gagah lebih ahabbu ila Allah, lebih dicintai oleh Allah
daripada mukmin yang lemah dan dalam setiap perkara tadi. Jadi mudah-mudahan insya-Allah jika kita mahu menjadi mukmin yang dicintai oleh Allah ataupun lebih dicintai oleh Allah, maka hendaklah kita menjadi mukmin yang sentiasa menjaga kesihatan diri kita sama ada rohani ataupun jasmani. Mudah-mudahan insya-Allah selamat mencuba dan mengamalkan gaya hidup sihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami' muslimin. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat bersambung pada siri yang ketiga dengan gaya hidup sihat mengikut perjalanan hidup Nabi SAW dan begitu juga mengamalkan makanan-makanan yang disebut di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami' muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.